Baik, tadi telah pun dikongsikan pelbagai informasi dari daerah Brunei Muara, dan seterusnya kita bersama dengan rakan segas dari daerah Tutong bersama dengan Ernie yang bersedia pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan saya di sana? Sehat ya? Alhamdulillah, kami sehat. Dan juga Ernie, kita bercakap mengenai dengan norma baru kita ni dalam mana sama-sama kita ni menangani wabak COVID-19. Jadi kalau Ernie sendiri dengan adanya stay at home ataupun teranah di rumah kecuali ada keperluan, jadi apa yang sesuatu yang baru yang Ernie lakukan? Ya, sesuatu yang baru macam biasalah, syukur je terdapat pohon durian salad, rajin termenjus di rumah. Fikir tadi pasal masakan lagi ya, kerana memang sinonim dengan masakannya Ernie, sedikit lagi. Tapi alhamdulillah itu adalah antara sesuatu aktiviti yang baru yang dilakukan semasa kita ni, teranah di rumah. Jadi Ernie, mungkin banyak info yang ingin dikongsikan dari daerah Tutong, kami serahkan kepada Ernie, silakan. Baik, terima kasih Atul dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong ya. Ada satu info ingin saya kongsikan sebelum saya kongsikan satu bahan visual yang telah pun disediakan. Ingin kita maklumkan mengenai dengan tarikh dan waktu pembahagian baju larian serta nombor bib bagi larian kebangsaan 2020. Jadi bagi daerah Tutong ianya akan dilaksanakan pada 8 Jun 2020 hingga 10 Jun 2020 ya, bermula pada jam 9 pagi hingga jam 11.30 pagi dan disambung lagi di sebelah petang pada jam 2 petang hingga 3.30 petang ya. Jadi bagi pengambilan daerah Tutong ianya akan diadakan di Kompleks Sukan Tutong, pengambilan melalui kaunter ya. Jadi harap maklum mengenai dengan pembahagian baju larian serta nombor bib bagi larian Hari Kebangsaan 2020. Jadi untuk seterusnya kita saksikan terus bahan yang telah pun disediakan bersama rakan saya Majdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Kali ini saya akan membuat pendekatannya bersama dengan salah seorang penduduk kampung di daerah Tutong ini yang membuat ataupun yang menghasilkan produk minyak super. Saya pasti ramai daripada kita ni yang mengetahui apakah minyak super itu. Jadi kita akan sama-samalah melihat proses pembuatannya. Untuk itu ikuti saya untuk melihat proses bagaimana minyak super ini dibuat. Minyak basupa atau lebih dikenali sebagai minyak super merupakan minyak asli yang diperbuat sepenuhnya daripada santan buah kelapa tua yang dimasak sehingga menghasilkan minyak kelapa yang jernih yang pada lazimnya digunakan sebagai minyak sapu untuk mengurut badan atau sebagai minyak masak kerana mempunyai khasiat serta kebaikannya yang tersendiri. Jadi Bu, Tani kan membuang kulit keduanya ni ya? Keduanya. Pakai menggunakan parang. Parang. Jangan juga tajam benar tu pemarangnya. Kalau kita ni membuat ya sebenarnya Wang. Sehari suntuk tu membuat. Kalau 20 biji baru terdapat hasilnya dalam 4 butul ataupun 5 butul. Dulu tidak payah buang kulitnya kan? Dulu kan cara dulu pakai penggarutnya manik. Belah je macam tu. Dulu-dulu lah musim dah ada bermesin tak buang datuk minyak kami dulu kan. Cara dong buat macam ni, cara mudah kan. Puan Dayang Hamidah bin Muhammad Tamin, seorang pengusaha produk minyak super sepenuh masa, menjelaskan penglibatan beliau dalam pengusahaan ini adalah pada sekitar tahun 2015 dan mengusahakan pembuatan minyak super di rumah beliau yang terletak di Kampung Bukit daerah Tutong. Di sini saya turut berkesempatan untuk mempelajari proses pembuatan minyak super daripada beliau. Setelah proses pertama iaitu membuang kulit kelapa tua selesai dilakukan, hanya isi kelapa tua sahaja yang diperlukan dan seterusnya akan digarut dengan menggunakan mesin menggarut kelapa.
Inilah Auda, isi kelapa tua yang dikisar sebentar tadi, dan isi kelapa tua ini akan digunakan untuk membuat minyak super buah. Kalau air suam dapat tu atau mesti boleh, air boleh. yang Mesti air suam-suam. Tapi jadi kita ni ngambil ya, mula-mula ni jangan sampai banyak juga airnya. dimasukkan di apa ni Bu namanya? Bayung. Bayung. Kegunaannya untuk kita ni menggapit kelapa. Ambil airnya dan santan. Ya mesti dua orang juga nih. Dua orang. Okay. Ini penggapit ni namanya. Penggapit. Di tamu ada menjual nih. Ada jual. RM15 buting. Sejujurnya Bapa, kali pertama saya melihat ni Bu. Coba. Kebiasaannya ni Bu, berapa lama kita membuatnya? Membuat, kalau tidak banyak dalam sejam lah. Dalam sejam? Kalau dalam 20 biji sehari. Jadi akan diuar-uar sampai pecah minyak. Mengambil masa agak lama ni Bu, 45 minit. Tapi ya terpulang kepada banyak santan itulah. Ini dia udah minyak super daripada santan kelapa tadi tu yang dipanaskan sehingga pecah minyak. Minyaknya tu tah dipanggil minyak super. Kalau kita lihat nampak sudah tu kejernihan minyak tu Bu. Jadi Bu yang coklat-coklat tepian ni kira apa? Kira tu angusnya apa namanya? Tai cincin. Tai cincin yang orang kampung tai cincin Tai cincin. Ya ada juga kegunaannya tu Bu. Ya kegunaannya. Ini Bu dituangkan lah, ditapis ditapis. Minyaknya akan diambil. Dia punya yang orang tai cincin itu yang dia diperlukan Ini dah udah minyak super yang selepas tadi tapis, tadi cuma perlukan minyaknya saja. Dia punya yang dipanggil tai cincin itu kita ni dia perlukan. Jadi memang ini secara semula jadilah, tidak ada campuran apa-apa buah. Campuran garam apa tidak ada. Ini tah minyak super. Setelah minyak super atau kelapa telah dihasilkan, minyak tersebut akan disejukkan buat seketika dan kemudian akan dipindahkan ke dalam botol kaca dengan ditapis terlebih dahulu dengan menggunakan alat penapis bagi memastikan kebersihan dan kejernihan minyak tersebut terjamin daripada uras-uras ataupun lebihan santan yang hangus. Sebanyak lebih kurang 10 biji kelapa tua diperlukan bagi menghasilkan satu botol bersaiz sederhana minyak super dan kebiasaannya beliau akan membuat produk ini apabila ada menerima tempahan dan selebihnya beliau akan menjualnya di Tamu Tutong. Kebaikannya minyak super ni yang tahu babu lah daripada datuk nenek kami dulu untuk mengubat anak-anak damam, macam panah badan. Kita ni sakit badan untuk mengurut, macam orang betian buat tusuk yang beranak, minum sikit-sikit kan, hampir akan beranak atau sakit tulang apa diurut atau diurut sama minyak super ni dari kepala sampai badan-badan tani, kita kegunaannya. Kalau untuk rambut dapat ni Bu? Dapat, mesti kita ni ada sempurannya ni kan. Campurannya ditunuk sampai angus. Ini buah keras ni namanya Bu? Buah keras, buah. Ini kan ditunuk, dan ditunuk sampai hitam. Baru kita ni angkat, ditutup. Baru kita ni campur sama minyak. Campur, lepas tu sapu arah rambut. Jadi kebiasaannya di mana Babu menjual minyak super ni? Kebiasaannya di mana? Di Tamu Tutong. Orang bertelepon mengambil ke rumah ni. Doang ngambil ke rumah.
Jadi Bu, selain daripada minyak supa yang kita ni masak sebentar tadi, ianya juga menghasilkan orang taking bahasa kampung air bahasa modernnya ampasnya, dan ampasnya tu pun boleh diguna juga untuk apa tu Bu? Untuk kita ni masak daging, masak ayam. Untuk kita ni buat wajit. Wajit. Dan di sini ada wajit wajit yang menggunakan ampas kelapa ni sebagai intinya. Sebagai intinya. Jadi intinya di dalam lah. Dan adakah ni kebiasaan orang membuat macam mana atau macam mana ni Bu? Baru pernah tu. Baru pernah. Orang di bandar pun, orang kampung sini pun baru pernah membuat. Iya, boleh kita ni pakai masak ayam, daging, pakai tani masak ikan kah, macam tadi cara membuat krisik. Yang terakhirnya kita ni membuat wajit, inti wajit. Baru pertama kali tu bagi kami lah membuat, tak aku tahu orang yang lain-lain macam kampung air kah, yang kami di sini baru pertama kali membuat. Ya udah, kita ni pun sudah mengetahui lah kebaikan ataupun manfaat yang dapat diperolehi melalui minyak supa ni, yang pasti sangat bergunalah untuk kita ni. Dan cara pembuatannya pun tadi cara tradisional, ia boleh juga dibuat dengan cara moden sebenarnya buah. Dan selain daripada minyak supa, hampasnya pun amat berguna sekali untuk memasak dan sebagainya. Jadi saya kira sampai di sini saja. Sekian, jumpa lagi.